Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk kita mengakhiri kuliah kita dalam mati Allah. Kitab ini tinggal lagi dalam satu ataupun dua tiga tajuk lagi, tidak banyak, lebih kurang dalam 3 tajuk lagi. Kemudian kita habis kitab Aqidah Tahawiyah dan kita akan masuk kitab-kitab yang lain, insya-Allah kitab yang lain untuk kita perkuatkan akidah kita, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita terus pada topik kita pada malam ini. Topik kita ialah kata muallif rahimahullahu taala, muallif kitab Aqidah Tahawiyah. Dia kata wa nu'mina bi asyratis sa'ah minha khurujid dajjal wa nuzul Isa ibn Maryam alaihi salam minas sama'i wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha wa khuruji dabbatil ard min mawdi'iha. Maknanya tuan-tuan, kami beriman terhadap tanda-tanda kiamat, antaranya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa ibn Maryam dari langit. Kami juga percaya matahari akan terbit dari barat dan keluarnya dabbah, iaitu sejenis binatang yang aneh, dari tempat persembunyiannya. Sedang tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mutaakhir ini ramai orang juga cerita berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Bila-bila lagi khurujud Dajjal, orang cerita pasal keluarnya Dajjal, wallahu alam. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara ini pasti akan berlaku. Macam mana sekalipun ia tetap akan berlaku, cuma cepat ataupun lambat, dan dia pastinya tidak keluar terus, dan tentunya ada tanda-tanda. Sebelum tanda-tanda besar ini keluar, maka kata itu para ulama menyatakan bahawa tanda-tanda kiamat ini ada 2. Bahkan ada yang membahagikan tanda-tanda kiamat ini 3, iaitu yang menyatakan bahawa tanda-tanda kiamat sughra, yang kecil, ada tanda-tanda kiamat yang pertengahan, al-wusta, kemudian asyratus sa'ah al-kubra, makna tanda-tanda kiamat besar. Dan ada sebagian ulama membahagikan bahawa tanda-tanda kiamat ini 2 saja, tanda-tanda kiamat yang kecil dan tanda-tanda kiamat yang besar. Wallahu alam. Ala kulli hal, nikmati Allah, itu adalah tanda-tanda kiamat yang Allah nak berikan peringatan kepada hamba-hambanya. Bukan bermakna kita kata kita tidak hanya sekadar sonok dengar sahaja ataupun setakat percaya sahaja dalam hati Allah, tindakan tidak ada. Maknanya tuan-tuan, tujuan kita tahu kan tentang tanda-tanda kiamat ini supaya dalam hati kita rasa gentar nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita mendengar orang bercerita tentang tanda-tanda kiamat ini, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita mendengar para ulama, para asatizah menceritakan tentang tanda-tanda kiamat ini, semakin giat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan keimanan kita. Bukan menyebabkan kita ni tuan-tuan mati Allah pasif, tidak. Katakan kita perlu aktif, khususnya dalam beriman pada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini orang macam-macam dakwaan, macam-macam kita kata orang mendakwa begini, orang dakwa begini. Tuan-tuan, benda-benda perkara-perkara yang berkaitan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, khususnya tanda-tanda kiamat al-kubra,
tanda kiamat yang besar ataupun yang belum keluar lagi tuan-tuan, belum ada lagi, belum zahir lagi, perkara itu termasuk dalam perkara-perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman ni antaranya ialah mereka beriman dengan perkara-perkara ghaib. Dan perkara-perkara ghaib ini bukan daripada cerita-cerita orang, dongengan atau sebagainya, tidak. Perkara-perkara ghaib ini adalah perkara-perkara yang telah dikhabarkan kepada kita melalui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara-perkara gaib yang didakwa dengan teori-teori ataupun sewaktu dengannya tentang mati Allah, maka itu tidak boleh diterima daripada sudut syarak, nyatakan daripada sudut akidah. Kerana kita pun belajar bab akidah tentang babul berkaitan dengan umur ghaibiyat, berkaitan dengan umur ghaibiyat, mestilah bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa perlu berandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pahaman yang betul? Kerana tuan-tuan, macam perkara ini berkaitan dengan yakin, maka tidak boleh disumberkan ataupun tak boleh disandarkan kepada keraguan. Apatah lagi dakwaan semata-mata tanpa bukti, tanpa dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kadang-kadang orang seronok bercerita pasal perkara ghaib. Bila kita pula yang mendengar orang bercerita tentang alam ghaib, kita pun leka mendengar. Tetapi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ia hanyalah sekadar dongengan semata-mata, bahkan takut ianya menjadi satu pendustaan, bahkan boleh jadi fitnah mati Allah Subhanahu wa taala andai kata sandaran ia tidak ada daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So malam ni kita lihat tajuk yang berikutnya, wa nu'minu bi asyratis sa'ah, dan kami iaitu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman, kita percaya bi asyratis sa'ah, dengan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan, contohnya dalam hadis tanda-tanda kiamat banyak, katakan. Saya dah sebut awal tadi, ada yang bahagikan yang kecil, yang besar, yang pertengahan dan sebagainya. Saya suka bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbati min adamin. Faqala أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساختا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 رواه وروي راية بالراء رواه البخاري Abu Daud dan Ibn Majah. Hadis ini menamati Allah Subhanahu, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dia kata, Nabi kata apa? Auf bin Malik al-Asja'i, aku datang bertemu dengan Nabi dalam peperangan Tabuk, dalam suasana peperangan Tabuk. Nabi pun bersabda, kira 6 perkara, kata Nabi SAW, kira 6 perkara. Baina yadi sa'ah, di antara sekarang ni sampailah kiamat besok. Ini dalam hadis ni disebut 6. Hadis yang lain ada sebut 10. Nanti Allah kita kata wallahu alam, berdasarkan riwayat-riwayat. Bukanlah makna bila Nabi kata 6 mesti 6, tidak. Ini kita kata sebab adanya riwayat-riwayat yang lain yang lebih daripada itu. Contoh antara disebut kat sini mauti, kematianku, kewafatanku. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu tanda kiamat. Kita kena ingat baik-baik. Katakan. Kita kita pasal tanda kiamat. Tuan-tuan, tanda kiamat yang paling jelas sekali ialah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Summa fathu Baitul Maqdis. Kemudian pembukaan Baitul Maqdis. Kemudian pembukaan Baitul Maqdis. Summa mutan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Kemudian kematian ataupun mati Allah Subhanahu wa taala, kata Qazas, dia kata kematian yang banyak. Wa qala ghairuhu al mautul kathir.
makna kematian yang banyak. Mungkin sama ada disebabkan peperangan, mungkin disebabkan wabak ke ataupun sewaktu dengannya. Wallahu a'lam. Adakah ini yang dikatakan sekarang ini wabak? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Mungkin katakan, tetapi jelasnya kita kata dalam hadis Nabi SAW antaranya ialah summa mutan. Mutan katakan adalah seperti mana disyarahkan dalam hadis, katakan al-mautu kathir al-wuqu' wa yuqalu bidhamm lughatu tamim wa ghayru bi iftahuna wa yuqalu lil balid mutan al-qalb. Wallahu a'lam. Mutan ialah kita kata merujuk kepada kematian yang banyak, kematian yang banyak. Ataupun ada juga ulama yang mentafsirkan bahawa al-mutan kat sini dengan baris atas, kalau dibaca dengan mutan dengan baris hadapan, dia merujuk kepada kematian yang banyak. Tapi kalau dia dibaca dengan mautan bi fathil mim, katakan bi fathil mim wal waw, dia kata mawatan, kata mawatan, baca gitu menunjukkan tempat yang tidak hidup, tak boleh kita tanam, tempat yang matilah, yang tak boleh hidup, tanam apa pun tak boleh. Walaupun dengan usaha macam mana pun, dia katakan tanah tadi tidak boleh bercucuk tanam padanya. Dia kata lam tuhya bizar' wal islah, katakan. Wallahu a'lam. Jadi itu yang ketiga, tuan-tuan. Yang pertama dah berlaku kematian Nabi SAW. Yang kedua Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis dah berlaku, tuan-tuan. Summa mutan, kematian yang banyak. Ini banyak berlaku. Kematian yang banyak ini bermula daripada zaman Nabi SAW, katakan sampailah hari ini, ada sahaja tempoh-tempoh tertentu kematian itu sangat banyak. Cuma sekarang ni bila keadaan kita kata pandemik ini, tuan-tuan mati Allah, yang COVID-19 ataupun COVID-19 ini, kita lihat jumlah orang yang mati disebabkan COVID juga terlalu ramai, katakan sangat ramai. Ala kulli hal, apapun namanya, adakah itu yang dimaksudkan dalam hadis ini? Wallahu alam, katakan. Tetapi hadis ini mengatakan bahawa kematian yang banyak. Summa istifadatul mal hatta yu'ta ar-rajul 100 dinar fayadhallu sakhitan. Kemudian kita kata maksudnya kat sini normatif Allah Subhanahu wa taala ialah kita kata istifadah mal hatta yu'ta ar-rajul 100 dinar fayadhallu sakhitan. Tak silap saya lah terjemahan dia, tuan-tuan. Duit yang maknanya orang kaya dah terlalu banyak harta, ataupun semua orang dah jadi kaya, tak ada orang nak terima sedekah. Lebih kurang macam itulah maksudnya, wallahu alam. Summa fitnah la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu. Kemudian fitnah yang tidak meninggalkan sebiji buah rumah pun di kalangan orang Arab, kecuali fitnah ini akan masuk di dalamnya. Kalau dulu masyayikh kami, antara yang mengupas hadis ini, antara fitnah yang paling besar hari ini dah masuk dalam rumah ialah televisyen, satelit, katakan, ataupun negara Arab khususnya hari ini kita lihat, bukan negara Arab saja, kita di Malaysia khususnya pun sama saja, mati Allah, TV satelit, katakan, orang boleh tengok apa saja, katakan, satu dunia boleh berlaku. Dan semaksiat depan mata, tuan-tuan mati Allah hari ini, dengan handphonenya, dengan sebagainya, semuanya depan mata. Summa hudna takunu bainakum wa bain bani al-asfar. Kemudian berlakulah kita kata hudnah, satu perjanjian untuk tidak berperang di antara kamu dengan Bani al-Asfar, Bani al-Asfar, dan fayaqdirun. Kemudian tidak berlaku peperangan. Selepas itu mereka datang balik dengan 80 samanina ghayah, katakan, dengan 80 panji. Setiap panji itu normatif Allah bilangan askarnya ialah 12,000 orang tentera. Wallahu alam. Itu ketika itu akan berlaku. Bani al-Asfar ini ada yang mengatakan mereka adalah kita kata
Europe ataupun ada yang mengatakan Rusia dan sebagainya. Wallahu alam. Katakan itu adalah dia punya, kita katakan, kupasan ataupun syarahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Tengok hadis yang kedua. Hadis yang kedua Nabi kata ada 10 pula. Ini 6, ini 10 pula. Hadis daripada Huzaifah ibn Asid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, kata dia, qala ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina. Satu hari Nabi datang jengah kat kami. Kami tengah duk bermuzakarah lah, duk bincang tentang apa? Tentang as-saah, kiamat, katakan. Faqala ma tudzakurun? Apa yang kamu sedang duk bincangkan? Qalu, mereka kata, nadhkurus sa'ah. Madza tazkurun? Apa yang kamu duk bincangkan sekarang ni? Qalu nadhkurus sa'ah. Kami duk ingat-ingatkan atau bincang-bincang tentang kiamat. Qala innaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan taqum. Ini tengok. Innaha lan taquma. Maka kiamat itu tidak akan berlaku hatta tara 10 ayat. Sehingga kamu melihat 10 tanda. Apa dia 10 tanda tu? Setengah riwayat macam-macam, susunan tu setengahnya tak sama dalam hati Allah. Tetapi yang saya baca ini adalah riwayat dalam Sahih Muslim. Dia kata, Nabi kata apa? Yang pertama sekali ad-dukhan, asap. Ini asap. Asap. Asap ni macam mana ni Ustaz? Asap ni bukan asap api bakar dah. Asap ni datang daripada langit. Asap ni datangnya daripada langit. Wallahu a'lam bagaimana. Yang kemudiannya yang kedua ad-dajjal. Dajjal semua orang tahu. Bila sebut Dajjal ni semua orang tahu. Dajjal dah ada ke belum Ustaz? Orang tanya Ustaz, Dajjal dah ada belum? Dah ada. Kat mana? Wallahu a'lam. Disebut dalam hadis-hadis Sahih Muslim dan sebagainya banyak tentang macam Allah. Dajjal sekarang ni sedang berada di sebuah pulau. Ya, disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, bagaimana dia ada dalam satu gua dan sebagainya. Tapi kalau orang tanya Ustaz, Dajjal ni dah ada belum? Dah ada. Katakan. Cuma dia belum keluar lagi. Katakan. Belum keluar lagi. Ada pun orang katalah dapat berhubung, dia dapat berhubung dengan Dajjal atau sebagainya. Tidak. Wallahu a'lam. Katakan. Tidak ada orang yang dapat berhubung dengan Dajjal kecuali apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kisah seorang lelaki yang terdampar di pulau lalu dipertemukan dengan satu makhluk yang dipanggil, akhirnya diketahui bahawa lelaki tersebut adalah Dajjal. Adapun hari ini menurut Allah Subhanahu wa taala, dakwaan mengatakan bahawa Dajjal berhubung dan mati Allah Subhanahu wa taala. Kata itu hanya dakwaan, hanya semata sekadar dakwaan, yang mana dakwaan tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala perlukan bukti dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak menyatakan mungkin ada orang yang mampu berhubung dengan Dajjal. Jadi kat situ, start kat situ. Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percaya bahawa Dajjal tu ada. Dan sifat Dajjal itu begini. Kita tahu dah, selalu dengar dah dia katakan. Tapi untuk nak menyatakan Dajjal tadi berhubung dengan puak-puak Yahudi, berhubung dengan puak-puak yang kita kata yang nak menghancurkan Islam dan sebagainya, kita kata wallahu a'lam. Senang je kita katakan. Atau saya nak buat konspirasi lah, teori-teori konspirasi ke teori-teori macam-macam teori lah tuan-tuan mati Allah. Ada katakan. Tak payah katakan. Nak kata Dajjal dah berhubung dah dengan puak-puak Yahudi, puak-puak Freemason, puak-puak Illuminati, mereka dah berhubung. Dah, wallahu alam. Itu di luar daripada pengetahuan kita mati Allah Subhanahu wa taala. Apa pun dakwaan, kita tak kita perlu datangkan hujjah dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu dalil Al-Quran dan hadis dan? Sebab benda ni benda gaib. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabiun khalilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita kata
boleh berhubung. Nabi dah sebut dah kalau Dajjal banyak dalam riwayat menyatakan bahawa kalau Dajjal tu ada depan mata, Nabi akan berdepan dengannya. Kalau boleh berdepan zaman Nabi lagi, Nabi dah berdepan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melewatkan kita kata perkara tersebut berlaku sehingga akhir zaman besok ada hikmah dia. Dan dakwaan yang mengatakan ada hubungan, ada kita kata boleh mereka puak Dajjal ni dah berhubung dengan Dajjal ke atau sebagainya, itu semua tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekadar dakwaan. Dakwaan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada pegangan kita, bila berkaitan dengan perkara ghaib, kita kena isbatkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana yang dipahami oleh para ulama. Okey, baik. Yang kemudiannya ad-dabbah, binatang. Binatang yang macam mana, wallahu alam. Kat mana dia keluar, wallahu alam. Ada kata binatang ini yang pastinya dalam Al-Quran ada sebut, bahkan dalam hadis Nabi SAW pun ada sebut ni. Yang saya bacakan hadis ni adalah Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah apa kita tu? Dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qala innama ilmuha inda rabbi. La yujliha liwaqtiha. Sorry, ini bukan surah Al-A'raf. Minta maaf. Dia ada dalam, saya tak ingat dalam surah mana itu tuan. Berkaitan dengan apa tu? Astaghfirullahalazim, berkaitan dengan dabbah. Wa tukallimun nas kanu bi ayatina la yuqinun. Saya ingat dia punya potongan dia. Tukallimun nas wa kanu dabbah tadi akan bercakap dengan orang. Kanu bi ayatina la yuqinun. Masa itu orang ramai tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah. Ada yang mengatakan dalam tafsir, saya pernah baca tafsir ayat ni dalam ayat Allah, antara tafsirannya mengatakan binatang ini akan keluar dari antara Safa dan Marwah. Itu ada pandangan, pandangan ulama tafsir yang mentafsir ayat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari daripada barat. Sekarang ni timur ke barat. Esok-esok jangan bangkit bangun kita tengok daripada barat pula ke timur. Matahari ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bergerak, katakan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urujunil qadim. Asy-syamsu yanbaghi laha ila akhir ayat. Allah sebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak mengikut paksinya, katakan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ketika matahari nak terbenam, Nabi kata aina dhahabati syams, kata sahabat Nabi, kata Nabi kepada para sahabat, atadruna aina dhahabati syams? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Korang tahu tak ke mana matahari itu terbit, ke mana matahari itu pergi? Sahabat Nabi SAW menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan nabinya yang lebih mengetahui, yang lebih tahu. Allah dan kemudian Rasulnya lebih tahu. Jawab Nabi SAW, matahari tadi pergi sujud, menghadap, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terbit pula di sana. Bila diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terbit di sana, barulah dia terbit. Barulah terbit. Kalau tidak, Nabi tidak, kalau tidak, matahari tadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kembali, patah balik, maka patahlah balik matahari tersebut. Jadilah kita kata terbitlah matahari tadi daripada barat. Itu tanda yang ke berapa tu? Keempat. Yang kelima, nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa alaihissalam
di manaratu bayda, di menara putih seperti mana sabit dalam hadis Nabi dan riwayat. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, dan kemudian 3 gerhana. Tiga gerhana berlaku serentak, nyatakan satu gerhana dekat barat, satu gerhana dekat timur, satu gerhana di barat, dan satu lagi gerhana berlaku di negara Arab. Maknanya gerhana-gerhana ini dapat dilihat serentak di tiga-tiga tempat. Ada gerhana di timur, di barat, dan juga gerhana di tanah Arab. Wa akhiru zalika narun takhruju minal Yaman tatrudu an-nas ila mahsyarihim. Kemudian api akan keluar daripada Yaman. Daripada Yaman. Ini kalau tuan-tuan pergi ke Yaman hari ini, ada kawasan-kawasan kawah gunung berapi. Memang dataran dia memang kita kata tempat lava berapi. So api akan keluar daripada situ, mula-mula dia akan keluar membuak-buak mati Allah. Tatrudun nasa, akan menolak ataupun akan menyebabkan manusia ini bergerak sampai dia tempat mereka berkumpul, ila mahsyarihim. Ni last sekali lah nyatakan api akan keluar, membuatkan manusia ini semua berkumpul di satu tempat. Kat mana tempat ni? Disebut dalam riwayat-riwayat yang lain bahawa tempat mahsyar kita ke atas muka bumi ini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ialah di Syam. Itu termaktub dalam hadis-hadis Nabi dalam menjelaskan berkaitan dengan kelebihan Syam, nyatakan. Maka manusia ini pada akhir zaman semuanya akan berkumpul di mahsyar dunia. Mahsyar dunia, ini mahsyar dunia, di manakah mahsyar? Mahsyar ni tempat berkumpul. Di manakah tempat berkumpulnya manusia ini tadi kat dunia ni? Kita kata di Syam, katakan. Maka selepas itu barulah berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, dan juga selepas itu 40 tahun berikut lepas tu barulah katakan berlakunya tiupan yang kedua. Disebut dalam hadis Nabi SAW, ma baina nafkhataini 40 sanah. Di antara dua tiupan sangkakala itu ialah 40 tahun. Wallahu a'lam. Disebut dalam hadis-hadis yang berikut ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pendetilan tentang riwayat tadi. Ada riwayat-riwayat yang lain menjelaskan lebih detail tentang satu-satu tanda. Antaranya ialah berkaitan dengan Dajjal, katakan. Sebelum itu ada setengah ulama disusun berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, mereka susun apa yang berlaku pertama, apa yang berlaku kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Susunan itu pun juga berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, katakan, riwayat-riwayat yang ada. Jadi susunan itu tidak perlulah istilahnya dirumitkan. Yang pastinya benda itu akan berlaku kerana riwayatnya berbeza-beza. Kalau kita lihat dalam satu riwayat Bukhari, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha fa idza ra'a an-nasu amana man 'alayha falidzalika hina la yanfa' nafsan imanuhum lan takun amanat min qabl, katakan. Dalam satu riwayat Nabi kata apa, la taqumu as-sa'ah, tidak akan berlaku kiamat sehingga terbitnya matahari daripada barat. Apabila orang ramai melihat perkara itu berlaku, maka ketika itulah barulah mereka nak beriman. Fadzalika hina la yanfa', maka ketika itu tidak beri manfaat apa-apa pun imannya, kecuali dia tergolong di kalangan orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Ini antara tafsiran. Contohnya dalam riwayat tadi, riwayat yang lain mengatakan bahawa daripada Abdullah bin Amr, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu ba'. Aku hafal satu hadis daripada Nabi SAW dan aku tak lupakannya. Sehingga sampai hari ini tak lupalah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku dengar Nabi kata, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama sekali ialah tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari daripada barat. Tengok hadis ni. Tadi disebut nama Allah Subhanahu wa taala, tanda kiamat yang pertama ialah ad-dukhan.
Tak. So pelbagai riwayat. Pelbagai riwayat kan. Ada juga ulama yang susun lah. Cuba susun tanda-tanda kiamat tadi. Tapi tidak perlulah kita kata saya kupas lebih panjang. Wallahu a'lam. Jadi cukup setakat kita kata yang kita faham bahawa adanya tanda-tanda kiamat yang kecil dan adanya tanda-tanda kiamat yang besar, kita katakan wallahu a'lam. Dan saya juga telah jelaskan pada tuan-tuan cerita tentang kiamat ni dulu lagi, semasa di awal pengajian kita ni jilid 1 kita dah jelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Atau wala nusaddiqu kahinan wala arrafa wala man yadda'i syai'an yukhalifu al-kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Kami tidak mempercayai tukang bomoh, tukang ramal dan tidak juga orang yang mendakwa perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Ingat tu baik-baik tuan-tuan. Dan kami tidak percaya ataupun tidak mempercayai kahinan, tukang bomoh, tukang sihir, tukang ramal dan sewaktu dengannya lah. Wala may yadda'i syai'an, ataupun siapa-siapa yang mendakwa sesuatu perkara itu bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma' ummah, maka tak perlu dipercayai. Jika penentangan itu jelas untuk mati Allah. Diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Muslim Imam Ahmad daripada Safiyah bin Ubaid an ba'd azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'urrafa fasalahu an syai'in lan tuqbal lahu salata 40 yawman. Siapa yang mendatangi, tengok tu, siapa yang pergi, man ata 'urrafan, siapa yang pergi jumpa tukang ramal. Tukang ramal, urraf tukang ramal, tukang cari barang hilang. Bukan macam kita bukan bagian lost and found. Nanti kan termasuk perkara itu, tidak. Maksud urraf, kalau kat kampung-kampung ni kita ada bomoh cari barang hilang. Kereta hilang pergi jumpa bomoh akan ramal. Macam cerita cerita Piramli kan. Macam cerita Piramli, nujum 4 belalang, kambing awak ada dekat bawah pokok ni, lembu awak ada pokok ni, kambing ada bawah jembatan. Tu urraf. Itu dipanggil urraf. Dulu-dulu, sekarang pun ada. Barang hilang pergi jumpa, ngantuk bomoh kat mana barang barang. Siapa yang pergi jumpa tukang ni, katakan bomoh barang hilang ke ataupun bomoh lah, kata tak, kahinan ke, fasa'alahu an syai'in, dia tanya je, dia minta tolong. Minta tolong, belum percaya lagi, minta tolong baru. Fasa'alahu an syai'in lam tuqbal minhu salat 40 yawman. Salatnya, kalau dia salat lah, kalau salatnya tak diterima selama 40 hari tuan-tuan. Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 yawman, 40 yawman, katakan 40 lailah. Ada satu riwayat, Allah tak terima solatnya selama 40 malam tuan-tuan. Dalam riwayat Imam Ahmad, man ata 'urrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Bahkan dalam satu riwayat lagi dari riwayat Imam Ahmad, siapa yang mendatangi tukang ramal, tukang bomoh atau tukang sihir ini dan dia percaya apa yang diberitahukan kepadanya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara, sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada yang dipanggil al-munajjim. Al-munajjim mereka yang telik nasib. Telik nasib. Jangan duk percaya dengan mesin-mesin telik nasib tuan-tuan. Kadang-kadang dulu dekat shopping komplek ada mesin telik nasib, ulur tangan dia keluarlah resipnya. Tu termasuk munajjim tu, katakan. Yadkhulu fi arraf, masuk istilah telik bintang ni ataupun menelik nama Allah termasuk dalam istilah kata al-arraf, kata.
di sisi sebahagian ulama. Wallahu a'lam. Dalam sahih Muslim Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas an quhan faqala laysu bi syai' فقال يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas min al-anil quhan. Ada. Qalat kata orang ramai duk tanya pada Nabi tentang tukang sihir ni. Qala, Nabi kata laisu syai'. Mana ada apa-apa dia orang ni. Laisu bi syai'. Qalu ya Rasulullah. Dia orang ni dia cakap kadang-kadang betul. Kita pun kadang-kadang ada setengah-setengah orang masyarakat kita bila tukang sihir, Ustaz betul Ustaz, dia boleh buat gini-gini. Tak ingat baik. Benda tu bukan zaman sekarang, zaman dulu pun dah sebut dah. Dia mereka tanya kat Nabi, ya Rasulullah innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai' fayakunu haqqan. Puak tukang sihir ni bila dia cakap kadang-kadang betul berlaku, katakan betul berlaku, fayakunu haqqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimah minal haqq yakhtafuha al-jinni fayuqarqiruha fi udhuni walihi. Ucapan itu atau perkataan yang benar itu, puak-puak jin ni duk dengar kat langit, katakan. Lalu mereka bisikkan dekat telinga, tetapi disambung, fayakhlituna ma'aha akthar min 100 kadhbah. Lalu dicampur adukkan dengan ratus. Berhati-hatilah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, seterusnya kita kata termasuk dalam perkara-perkara ini ialah kita kata mereka yang duduk mengamalkan simbol-simbol tertentu. Kadang-kadang kalau dulu kat kampung kita kan ada bomoh yang menganyam apa tu dipanggil benang, ditambat dekat kaki, dilambat kat leher lah, dibuatkan bentuk-bentuk tertentu tuan-tuan, diletakkan dekat kereta lah, diletakkan dalam dompet lah, ditampalkan dekat rumah lah, diletakkan balik pintu lah, macam-macam tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga termasuk dalam risau, ianya termasuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan munajim ataupun yang berkaitan dengan uraf ataupun kahinan ataupun azlam, sahibul azlam wal azlam ni allati yustaqsam biha mithla khashbah al-maktub alaiha alif ba jim dal. Ialah tulis, kadang ada orang tulis ayat Quran dengan potongan dia ba sin cerai, huruf cerai, ada untuk dijadikan sihir dan sebagainya. Wa iyazbillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita lah. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita kata dalam perkara ini, hari ini walaupun dengan zaman teknologi yang canggih ini, masih lagi ramai orang yang beramal dengan amal sihir. Wa iyazbillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Maka beramallah dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi, zikir petang tuan-tuan mati Allah, supaya Allah lindungi kita belaka, supaya Allah lindungi kita daripada sihir-sihir. Antara amalan yang kita boleh lakukan, sama-sama ingat tuan-tuan, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap hari 100 kali tuan-tuan. Setiap hari 100 kali. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sihir, seperti mana saya kata tadi, sihir tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang duk main sihir lah ni. Ya Allah, kita kata
Kadang-kadang ada je baru saja orang mengadu, kata dia buka kedai tuan-tuan, tapi kedai orang tak nampak. Masuk barang kat kedai dia semua jadi busuk belaka. Jadi dia katakan tahulah bahawa kedainya telah disihir. Orang tak nampak kedainya buka. Ustaz, saya buka kedai Ustaz, tapi orang tak nampak. Jadi banyak-banyakkan buat peninding dengan kuatnya beribadah, dengan banyak beribadah, baca Quran, semayangnya, jaga zikir pagi, zikir petang, katakan insya-Allah. Moga-moga Allah lindungi kita semuanya daripada musibah sihir dan sebagainya. Waliyazbillah min dzalik. Zaman sekarang walaupun canggihnya keadaan teknologi hari ini, tapi masih lagi ada orang. Moga-moga Allah lindungi kita belaka. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya setakat tu saja yang sempat saya kongsikan pada tuan-tuan pada malam ni. Moga-moga sedikit yang dapat dikongsikan, sama-sama kita dapat ambil manfaat daripadanya. InsyaAllah kita berada pada masa depan ataupun pada minggu hadapan atau bulan depan, kita akan masuk topik yang terakhir saya, iaitu kesatuan adalah benar, perpecahan adalah salah. Di sinilah kita akan fikirkan, bincangkan menurut Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana yang dikatakan khilaf, bagaimana yang dikatakan kesepakatan para ulama. Wallahu alam. Nanti kita akan lihat ada khilaf yang kita boleh beramal dengannya, kita boleh terima ianya sebagai khilaf. Tapi ada khilaf ataupun persisihan faham yang kita tak boleh terima, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan semua khilaf itu boleh dijadikan satu iktibar. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabara, walakin al-khilaf lu hadd min an-nazar. Wallahu alam. Jadi setakat itu sahaja tuan-tuan, kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.